Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位主所爱的弟兄姐妹，早安， Shalom. 平安。 Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. 今天早上我要请大家一同来读神的话，记载在路加福音第13章31到35节。 Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk berbalik kepada Tuhan. 让这段的经文都能够帮助我们能够回转上帝。 Ayat 31, 32, Bapak Ibu yang membaca dalam bahasa Mandarin membacakannya bersama Pak Luther. Yang membaca dalam bahasa Indonesia kita baca dari 33 sampai 35. 在这个路加福音13章第31、32节，我们一起用中文念，然后以下的是用印尼文来念。路加福音第13章31到32节，我们一起用中文念。 正当那时，有几个法利赛人对耶稣说：“离开这里去吧，因为希律想要杀你。”耶稣说：“你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。” Ayat 33, tetapi hari ini, besok, dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan, namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi sampai pada saat kamu berkata, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada kita. 赞美主，上帝将他的话赐给我们。 Bapak Ibu Saudara, ada yang di sini pernah rusak handphonenya? Mungkin boleh angkat tangan. Yang handphonenya pernah error, pernah rusak, ada? 弟兄姐妹，我们当中有没有曾经发现到，或者是我们的手机卡住了，或者是坏了？ Ya, ada beberapa ya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah diangkat. 感谢你，你已经举起你的手。 Bapak Ibu yang mungkin pernah rusak handphonenya pasti pernah merasakan apa yang saya rasakan. 你的手机曾经坏过，当然你会体会到我曾经经历过。 Jadi suatu hari handphone saya tiba-tiba error. 有一天，我的手机突然间发现故障了。 Dengan pengetahuan sedikit pengetahuan tentang handphone, saya coba untuk memperbaikinya. 我也想知道，我凭有一点点的这个经验，一点点的知识，我尝试去修理它。 Saya coba tekan ini, tekan itu, restart, ternyata tidak bisa. 我重新按这按那，然后我重新开启，依然不能够。 Yang ada malah handphone saya makin hang. 有的就是我的手机就越卡住了。 Pada saat itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. 在那个时候，我的手机完全不能够有作用。 Saya tidak punya pilihan lain selain membawanya ke service center. 我没其他法子，我就带他到这个维修部。 Sampai di service center, saya memberitahu bagian customer service handphone saya begini dan begitu. 我告诉那个服务员，我跟他说我的手机是这个样子。 Kemudian ya petugas customer service ini bawa handphone saya ke dalam untuk diperbaiki oleh teknisinya. 然后这个服务员就把我的手机带到里边，交给当地的那个技师。 Saya diminta duduk sebentar dan menunggu. 他叫我坐下等会儿。 Ternyata ketika ditangani oleh ahlinya, 当这个技师在带到手中的时候， handphone yang tadinya tidak berfungsi ya dibawa keluar oleh teknisinya sudah bisa dipakai lagi seperti sebelumnya. 当我的手机技师带出来的时候，我的手机已经可以恢复它的作用。 Dari kejadian ini Bapak Ibu Saudara, saya belajar satu hal. 从这方面来说，我学习到一门功课。 Kalau ada masalah dengan handphone A, maka handphone merek A, ya jadi saya perlu membawanya ke service center yang membuat handphone itu. 如果你的手机品牌是 A 牌，那么你就要把你的 A 牌的手机带到维修部，是属于 A 牌的。 Di sini saya bukan sedang berkata ya service center yang biasa itu tidak bisa memperbaiki handphone saya. 我并不是说一个普通的手机商店它不能够维修我的手机。 Tetapi service center yang membuat handphone itu pasti tahu bagaimana cara menangani masalah-masalah yang ada. 但是如果我带到那个该当地品牌的手机，他一定知道问题的所在。 Teknisi ya yang bekerja di service center itu sudah dilatih oleh pembuat handphone.
这当地的祭司他一定知道这个厂家已经教给他该如何去做。 Kalau kita menghadapi masalah, kita perlu cari solusi kepada pembuatnya. 如果我们发现有问题，我们一定才去寻找制造商。 Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami masalah, siapa yang kita cari? 同样的，如果我们有发现我们有问题的时候，我们要找谁？ Bukankah seharusnya kita datang kepada Tuhan yang membuat kita, yang menjadikan kita? 我们不是要寻找上帝吗？是他创造了我们。 Namun sering sekali kita justru mencari cara sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. 但是往往我们寻找用我们自己的方法来解决问题。 Ketika sudah tidak bisa, kita baru mau berbalik kepada Tuhan. 当我们行不通的时候，我们才要回转上帝。 Tapi itu pun belum tentu berbalik kepada Tuhan yang membuat kita. 但是那个问题也不是说我们一定会回转上帝来创造我们的上帝。 Bisa saja ada orang yang berbalik kepada Tuhan yang lain. 有可能很多人在寻找其他的神明， Dengan harapan mencari banyak Tuhan, mendapatkan banyak berkat, masalah saya akan selesai dan malah saya akan mendapatkan bonus-bonus yang lain. 盼望寻找许多的神明，那么我就会被蒙福，借其他的福气。 Atau jangan-jangan kita tidak berani berbalik kepada Tuhan. 或者是我们完全不敢的转向上帝。 Karena kita segan baru cari Tuhan kalau ada masalah. 我觉得我很难止步，难开口，因为我刚刚找上帝。 Kita menjadi segan ketika kondisi hidup kita baik-baik, kita lupa dengan Tuhan. 我们感到我们很自由的去寻找上帝，因为我们的情况良好的时候， Atau kita seperti orang-orang Yahudi yang kita baca di bagian firman Tuhan tadi. 或者是我们像刚才我们所读的法利赛人一样， Merasa pemikiran mereka, cara kerja mereka yang paling benar. 他觉得他们的思想、他们的作为是对的。 Ketika Yesus menegur mereka, tetap saja mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. 当主耶稣谴责备他们的时候，他们依然不要转向上帝。 Saudara sekalian, kemana jalan hidup kita selama ini? 我们这一项期间以来，我们的方向、生命的方向往何处去？ Apakah kita sudah mengikuti rute yang ditentukan oleh Tuhan? 是不是我们寻找在上帝已经安排的道路上？ Apakah kita selalu berbalik kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan? 或者是我们反问上帝？ Di Minggu Prapaskah yang kedua ini, 在我们这个受难期的第2周， mari kita berbalik kepada Tuhan Bapak Ibu. 让我们可以转向上帝，弟兄姐妹。 Siapapun kita, apapun kondisi kita, 我们是谁？无论我们的情况怎么样， kita perlu terus mengarahkan pandangan hidup kita dan berbalik kepada Tuhan. 我们依然要转眼转向上帝。 Jangan kita seperti orang-orang Yahudi yang gagal paham tentang rencana keselamatan Allah. 不要好像法利赛人，他已经失败的来去规划上帝的计划。 Mereka punya gambaran dan keinginan sendiri terhadap Sang Mesias. 他们有他们自己的意愿、自己的想象关于弥赛亚。 Mesias adalah seorang pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan untuk datang sebagai juru selamat. 这个弥赛亚是上帝所应许的，是成为一个救主。 Tadi saya mengatakan ya, pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan. 刚才我就说过了，一个是个人上帝所应许的， Seharusnya ya Mesias ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. 所以这个弥赛亚就是要根据上帝所要做的工作。 Tetapi orang-orang Yahudi ini ingin Mesias itu justru datang sebagai seorang jenderal perang. 但是这些法利赛人要的这个弥赛亚，就好像是一个作战的将军， Untuk memimpin mereka melawan bangsa Romawi yang menjajah mereka. 来带领他们来推翻或者是反抗罗马的统治。 Mereka ingin Mesias menjadi raja yang membangun kerajaannya di muka bumi ini dengan mereka itu sebagai rakyatnya. 他们盼望这个弥赛亚是个将军，然后来统治他们的国家。这些法利赛人是他们的子民。 Ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai Mesias, 当主耶稣介绍他本身自己就是弥赛亚， mereka tidak melihat bayangan atau gambaran seorang Mesias yang mereka inginkan. 他们没有看到他们所要中想象的那个弥赛亚。 Mereka berharap seorang jenderal perang, tetapi Yesus datang sebagai seorang guru yang mengajarkan kerajaan Allah. 他们要的是个作战打仗的将军，但是耶稣来只是一个上帝的使者。 Yesus datang untuk menggenapkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama.
耶稣的降生降临，就是为了要应验一些旧约的时代的预言。 Dalam kitab Taurat, kitab para nabi, Yesus dinubuatkan bahwa dialah yang akan menggenapkan rencana keselamatan Allah. 律法书中或者是先知书中，耶稣来就是要成就神的计划。 Yesus datang bukan untuk menyelamatkan umatnya dari penjajahan bangsa tertentu. 耶稣来不是就因为他要受到某种要推翻某种的这种统治的制度。 Rencana keselamatan Allah itu adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. 主耶稣来就是为了要拯救他犯罪的子民。 Saudara, bukan hanya orang-orang Yahudi biasa, rakyat umum yang tidak mengenal dan tidak memahami apa yang akan dikerjakan Sang Mesias. 不单单只是法利赛人，那些百姓们都不了解。 Orang-orang Farisi, ahli Taurat yang menjadi pemimpin agama mereka juga tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. 法利赛人和文士们，他们也完全不懂得是什么是弥赛亚。 Mereka yang belajar kitab-kitab Taurat, kitab para nabi tidak melihat Yesus sebagai Mesias. 他们学习了一些律法、一些的先知书，他们也好像耶稣不符合。 Yesus justru dilihat sebagai seorang saingan. 他反而看耶稣是他们的对手。 Yesus dilihat sebagai seorang yang menentang pengajaran-pengajaran mereka. 他们把耶稣当作一些是反对他们的教导的人。 Mereka terus berusaha mencari cara agar Yesus tidak lagi menarik simpati rakyat. 他们在想法子怎么样让耶稣不再吸引许多的百姓。 Di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, 在我们刚才所念的经文里面， di 2 ayat pertama kita menemukan bagaimana orang Farisi ini berusaha mencari cara untuk bisa mengusir Yesus. 第一节到第二节的时候，我们看到他们想尽法子怎么样来赶走耶稣。 Mereka mengancam Yesus dengan menunjukkan bahwa Herodes sedang mau mencari Yesus dan mau membinasakan Yesus. 他们威胁耶稣，他们说希律王要杀死他。 Herodes yang dimaksud orang-orang Farisi ini adalah Herodes yang pernah membunuh atau memenggal kepalanya Yohanes Pembaptis. 我们知道这个希律王他曾经杀死先知约翰。 Yohanes Pembaptis ini pernah menegur menegur Herodes tentang perselingkuhannya. 施洗约翰曾经斥备希律王，因为他犯了分外罪。 Dan Herodes dengan kejamnya langsung membinasakan Yohanes Pembaptis. 坦吐的这个希律王就把他的头砍了下来。 Dengan ancaman ini, ya orang-orang Farisi ini mencoba untuk menakut-nakuti Yesus. 用这种方法，这些法利赛人来使耶稣惧怕， Berharap Yesus menjadi takut, ya kemudian tutup mulut dan pergi. 然后让耶稣他的嘴巴停下来，然后离开。 Namun saudara, kita lihat di sini masalahnya bukan Yesus takut mati atau Yesus tidak siap mati. 在这里我们可以看到，耶稣不是说他怕死，或者是不怕死。 Herodes memang berkuasa untuk membinasakan Yesus. 希律王有这个权柄来消除耶稣， Tetapi dia tidak bisa berkuasa untuk mengendalikan kapan rencana keselamatan Allah itu akan digenapkan. 但是他没有法子来阻止这个救恩什么时候要被应验。 Sehingga apa yang dikatakan oleh pemimpin agama Yahudi ini adalah sebuah cara ide mereka ya untuk menjauhkan Yesus dari tempat pelayanan orang-orang Farisi ini. 所以这些宗教的领袖，他就开始想法子，怎么样的让耶稣离开这些他们的国度。 Orang Farisi ini bukan bermaksud baik untuk menghindarkan Yesus dari kematian. 他们不是好意的要耶稣来避免这些灾难。 Yesus berkata bahwa mereka itu seperti rubah yang licik yang merusak tanaman yang baik. 耶稣就说他们是狡猾的狐狸，他们破坏了农作物。 Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin agama, membawa rakyat Yahudi untuk semakin mengenal Tuhan. 他们其实应该是带领他们的百姓怎么样来更加认识上帝。 Tetapi pemimpin agama ini justru membawa orang-orang yang dibimbingnya semakin jauh dari rencana Tuhan. 但是这些人他反而把这些百姓带到越远离上帝。 Bukan hanya pemimpin agama yang dikeluhkan oleh Yesus. 不单单是耶稣在埋怨这些宗教的领袖， Yesus juga menunjukkan keluhannya terhadap Yerusalem. 耶稣也开始来埋探耶路撒冷。 Di bagian berikutnya dari firman Tuhan yang kita baca tadi,
刚才我们所读的经文里面， Yesus menunjukkan keluhan-keluhannya terhadap Yerusalem. 耶稣已经开始报探了关于耶路撒冷。 Yerusalem di sini merupakan sebuah kota penting di dalam perjanjian lama. 在旧约时代，耶路撒冷是一个重要的城市。 Yerusalem di sini bukan hanya menunjuk kepada kotanya, tapi juga penduduknya. 在这里不单单是指明它的城市，其实也在里面居住的百姓。 Siapa penduduknya? 谁是他们的百姓？ Penduduknya ya orang-orang Yahudi itu. 当然是犹太人。 Yerusalem ini disebut lebih kurang ada 800 kali di dalam Alkitab. 耶路撒冷这个名称在圣经里面提过800多次。 Yerusalem ini juga sering disebut sebagai kota Allah. 耶路撒冷也被称为上帝之城。 Yerusalem ini adalah pusat pemerintahan, pusat kehidupan ekonomi, sosial, dan keagamaan. 这个耶路撒冷也就是这个商业中心，也是这个宗教的中心。 Di sana berdiri tegak sebuah bait suci, yaitu tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. 在那里就有一座的圣殿，在这里就是表明了上帝与子民同在。 Namun sayang sekali dengan segala keistimewaan yang dimiliki oleh Yerusalem, ternyata umat Allah justru tidak mengenal dan tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Tuhan. 上帝所指明这个耶路撒冷城，很可惜，百姓们都不明白上帝在耶路撒冷城的计划。 Di kota Allah ini, para utusan Tuhan justru dibunuh dan termasuk Yesus sendiri akan mengalami penderitaan di Yerusalem. 在耶路撒冷城里面，许多的生先知被杀害，包括主耶稣。 Saudara, orang-orang Israel bukan hanya di masa perjanjian baru mereka mengecewakan Tuhan. 这是以色列人不单单在新约时代上神失望。 Di perjanjian lama kita bisa menemukan berkali-kali kisah daripada orang Israel melawan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, menyembah berhala. 在旧约时代，我们看到以色列人常常询问上帝，常常敬拜偶像。 Berkali-kali orang-orang Israel ini membuat hati Tuhan sedih dan marah. 三番几次，以色列人让神的心伤透，而且让神的发怒。 Sampai di sini mungkin ada dari kita yang akan berkata, 到此，我也许有人会说， dasar orang-orang Israel ini sudah dikasih hati oleh Tuhan tetapi tidak tahu diri. 这些以色列人，我们上帝已经给了那么大的脸，但是他还不晓得。 Mereka mengapa mendapatkan anugerah Tuhan begitu banyak mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan? 他们得到上帝的恩典那么多，为什么他们不要转向神？ Namun jangan-jangan kita juga sama saudara dengan orang-orang Israel ini. 不外乎我们也像以色列人一样吧。 Kita mungkin hanya cari Tuhan 1 minggu sekali dan itu pun hanya lebih kurang 2 jam. 我们一星期寻找上帝，那大概只有1小时多。 166 jam lainnya dalam 1 minggu itu kita mencari sesuatu yang bisa memberikan kita kebahagiaan hidup. 166个小时的剩余时间里，我们寻找我们自己的时间。 Yang menjadi Tuhan kita mungkin itu adalah karir, akademik, uang, prestasi. 也成为我们的主，可能就是我们的学业、我们自己的金钱等等。 Pengakuan, popularitas, 我们想要出名， teknologi, romantisme, mungkin diri kita sendiri juga. 科技、浪漫等等。 Kita cari Tuhan kalau ada maunya saja. 我们寻找上帝，当我们有需要的时候， Mungkin ketika kita mau mulai pekerjaan baru, bisnis baru. 可能我们当要面临新的工作的新的事业， Ketika tubuh kita sedang sakit, 或者是我们身体病痛的时候， lagi butuh uang, 需要钱， lagi butuh hikmat. 需要一些的领受。 Kita baru mau berbalik kepada Tuhan ketika kita sudah frustrasi dan tidak tahu lagi harus ngapain. 我们要转向上帝，就是当我们颓丧的时候，我们不晓得要该怎么做的时候。 Saudara, berbalik kepada Tuhan itu bukan hanya perlu kita lakukan sekali ketika kita mengaku dosa. 我们转向上帝，并不是当我们只有一次我们承认自己的过罪。 Berbalik kepada Tuhan itu harus terus-menerus kita lakukan di dalam setiap langkah hidup kita. 在我们每一个脚步当中，我们就是要每一个时刻都要回归上帝。 Ketika saya berkata kita perlu berbalik kepada Tuhan setiap saat, 当我说到我们每一个时刻，我们必须要转向上帝的时候， bukan berarti kerjaan kita setiap hari hanya baca kitab suci dan doa setiap hari. 并不是意味着我们每天只是祷告读圣经。 Kita tidak perlu lagi bekerja, tidak perlu lagi urus rumah tangga, ya belajar dan sebagainya.
我们不需要工作，不需要管理家务等等。 Bukan berarti kita tidak bisa lagi menikmati misalnya bermain handphone, mungkin jalan-jalan, ngopi dan sebagainya. 不是说我们不能够再滑手机，不能再逛街，或者我们不能够再去咖啡店喝咖啡。 Berbalik kepada Tuhan, saudara, itu menunjukkan siapa yang menjadi fokus di dalam hidup kita. 我们转向上帝，是谁让我们的生命当中的一个焦点？ Seorang bapak gereja di abad pertama, Thomas Aquinas, pernah berkata seperti ini. 有一位教会的父 Thomas Aquino 曾经说到， Kebahagiaan sejati tidak dapat diperoleh dari makhluk apapun, makhluk ciptaan apapun, tetapi hanya pada Tuhan Sang Pencipta. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan hasrat manusia seperti yang tertulis di Mazmur 103 ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dan kebaikan, dengan kebaikan. 所以他说，一个人他的喜乐，一个人他的幸福，并不是只靠他们自己，但是要依靠诗篇103篇所说的。 Saudara, kalau kita bisa menemukan kepuasan dan kebahagiaan hidup kita dari Tuhan saja, 如果我们能够寻找到我们一些幸福是从神而来而已， kalau yang bisa memuaskan hasrat, keinginan, mimpi, dan kebutuhan kita itu hanya Tuhan saja, 如果我们把我们的欲望、我们的梦想全部只有依靠上帝的话， mengapa kita tidak mau berbalik kepada Tuhan? 为什么我们不要转向上帝？ Beberapa waktu yang lalu, saudara, 几个月不久以前， saya diminta untuk mengambil sebuah pelayanan. 我被要求在一个地方侍奉。 Bidang pelayanan ini adalah sebuah bidang yang belum pernah saya kerjakan sebelumnya. 这个工作的地点我以往没有做过， Dan saya tahu, saudara, ekspektasi orang terhadap pelayanan ini sangat besar. 我知道大家对我的期望是很大。 Pelayanan ini bukan passionnya saya, 这种的侍奉不是我所日程去做的， bukan keahlian saya. 不是我精通的一部分。 Saudara, saya ragu apakah saya bisa melakukan pelayanan ini dengan baik. 我在怀疑我自己是不是能够把这个侍奉的工作做得很好， Atau jangan-jangan nanti saya justru merusak pelayanan yang sudah ada. 不要让我把这个原本好好的侍奉被我弄坏了。 Namun tidak ada pilihan lain, saudara, saya diminta untuk mengambil pelayanan ini. 我没有其他的办法，我被要求在这个地方让我侍奉。 Di awal pelayanan saya mulai belajar dari berbagai sumber. 我起初我在那边侍奉的时候，我得到了许多的一切的重要的来源。 Saya baca buku, saya coba cari di media sosial, saya tanya kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. 我看书，我在媒体上寻找答案，还有找其他的同工。 Saya berharap dengan semua ini bisa menolong saya untuk mengerjakan pelayanan ini dengan lebih baik. 我盼望能够把我这份侍奉的工作做得更好。 Namun yang saya jumpai justru tantangan-tantangan yang datang terus-menerus. 但是我所发现的是，各种各样的挑战面临我。 Saudara, saya mulai mengeluh. 我开始埋怨， Saya bilang kepada Tuhan, tuh kan Tuhan, saya udah bilang saya nggak cocok pegang pelayanan ini. Wah. Kalau saya nggak ditempatkan di sini, saya pasti bisa melayani dengan lebih baik. 我开始埋怨对主说：“主啊，你看吧，我都告诉你，我在这里我不合适。如果我放在其他侍奉的地方，可能会更好。” Berulang-ulang kata-kata yang sama terus-menerus keluar dari mulut saya. 重复的三番几次这样的话从我口中发出。 Yang kasihan adalah teman dekat saya, pacar saya yang selalu harus mendengarkan kata-kata seperti ini. 我可怜受的朋友，我的爱人，听到我每次都这么说。 Saudara, hampir setahun lebih saya bergumul dengan hal ini. 弟兄姐妹，差不多1年的时间，我在这方面有许多的挣扎。 Terkadang saking stresnya saya malam tidak bisa tidur, ataupun sudah tidur terbangun teringat dengan pelayanan saya. 我的压力太大，有时候我睡不着，有时候在半夜惊醒，就是想到我这个方面的侍奉。 Saudara, selama lebih kurang 1 tahun ini bukan berarti Tuhan tidak bekerja. 在这1年期间里面，并不表明说，并不代表上帝没有动工。 Saya bisa melihat berbagai penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. 我可以看到上帝的同在，上帝的帮助。 Saya bisa melihat bagaimana dukungan dari orang-orang sekitar. 我可以感受到我们四周围的朋友对我的支持。 Saya juga mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada saya lewat firman Tuhan, lewat buku-buku yang saya baca dan sebagainya. 我可以看到神对我说话，透过圣经，透过我所阅读的书本里， Namun semua itu rasanya membal dan tidak masuk ke dalam hati saya. 一切就看来好像反弹，对我没有益处。
Sampai akhirnya saya menyadari satu hal, saudara. 直到最后，我很清楚一件事， Yaitu saya harus berbalik kepada Tuhan. 就是我要转向上帝。 Ketika saya berbalik kepada Tuhan, saya menyerah, saya bilang, Tuhan sudah saya menyerah, Tuhan kerjakan saja apa yang Tuhan mau kerjakan. 所以我说，主啊，我现在我已经降服在你面前，我转向你，主啊，你带领这个工作。 Saya bilang ke Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, silakan Tuhan bekerjalah. 我说，主啊，如果你要用我，神你动工。 Ketika saya berbalik kepada Tuhan, saudara, 当我转向主的时候， saya benar-benar merasakan hati yang plong itu. 我感觉到我的心中无限的宽敞， Beban berat yang selama ini saya pikul sendiri rasanya lepas. 这些重担我所背负的，觉得已经卸下来。 Saya akhirnya Tuhan berikan passion dan hati yang rindu melihat jiwa-jiwa yang saya layani. 我看到神给我的热心人，我看到这些需要拯救的灵魂，我来去侍奉他们。 Tuhan memberikan sebuah perspektif pelayanan yang baru kepada saya. 上帝给了我一个非常有期待性、有盼望性的侍奉， Untuk melihat bahwa keberhasilan itu bukan versi saya, tetapi bagian saya hanya dengan setia kerjakan pelayanan ini. 但是我看到的，我所做工作不是我的方式，但是我忠心依然的去行这份工作。 Saudara, Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa Dia memilih untuk berbalik kepada Bapa. 主耶稣也告诉我们，他已经表明了要我们回归他。 Saudara, salib adalah sebuah hukuman yang begitu berat, begitu mengerikan. 我们知道十字架是一个非常沉重、是非常恐怖的刑罚。 Di malam sebelum Yesus disalibkan, 耶稣被卖的那一还没有被钉的那一夜， Dia bergumul berat di Taman Getsemani tentang salib ini. 他在克西马尼园，他非常的挣扎关于这个十字架。 Ketika ada suara-suara yang berusaha mempengaruhinya, menjauhkan dia dari rencana keselamatan Allah, 当有声音就让他要离开这个上帝救恩， fokus Yesus tidak berubah, hanya terarah ke Yerusalem. 他没有把他的焦点转移，但是除了专注于耶路撒冷。 Yesus tahu bahwa nantinya di Yerusalem dia akan mengalami berbagai siksaan sampai akhirnya dia disalibkan dan mati. 他知道在耶路撒冷，他要受许多的折磨苦难，直到以后他死。 Namun hanya dengan cara inilah rencana keselamatan Allah itu bisa dikerjakan. 但是他知道，只有这种方式，只有这种的计划，人类才得救。 Hanya dengan cara inilah kita bisa memperoleh keselamatan itu. 只有这种方法，我们可以得到这种的救恩。 Yerusalem memang menolak Yesus. 耶路撒冷拒绝耶稣， Tetapi di Yerusalem Yesus hadir sebagai induk ayam yang melindungi anak-anak di bawah sayapnya. 但是耶路撒冷也是好像耶稣的母鸡把小鸡搁在他的翅膀下。 Di Yerusalemlah Yesus menunjukkan kemuliaan Allah di atas salib itu. 耶稣也表明了上帝的荣耀在十字架上，也是在耶路撒冷。 Hari ini saudara, 今天弟兄姐妹， kalau kita melihat salib, 我们今天看到十字架， saudara, ini tanda bagi kita untuk mengingat bahwa kita perlu berbalik kepada Allah. 这个就是一个表明，一个徽号，我们需要转向上帝。 Ketika Yesus memilih untuk berbalik kepada Allah, 当耶稣已经界定要转向上帝的时候， ketika Yesus memilih untuk setia pada rencana keselamatan Allah, 当主耶稣已经吩咐愿意降服在主耶稣的计划里， kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. 我们得到了这种得救的救恩。 Saudara, berbalik kepada Allah artinya kita menyerahkan sepenuhnya diri kita, keinginan kita, harapan kita, mimpi kita kepada Tuhan dan minta Tuhan yang mengerjakan rencananya dalam hidup kita. 我们转向主，就是我们把我们一切的梦想，我们所一切的所求的交付这一生。 Saudara, berbalik kepada Tuhan sebenarnya tidak sulit. 其实转向上帝并不一件困难， Saudara hanya perlu berhenti di mana saudara berada saat ini. 你只要你停止你现在在所在的地方， Dan putar balik untuk melihat Tuhan. 回转你看上帝。 Tapi masalahnya kita yang terkadang tidak mau berbalik kepada Tuhan. 问题就是有时候我们不要回转上帝， Kita tidak mau untuk melepaskan kontrol dan kendali atas hidup kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. 我们不要把我们的这个控制权、我们的生命、我们的生活，我们交给主。
Orang-orang Farisi yang kita lihat tadi, mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan karena mereka takut bahwa popularitas ya, nama baik mereka itu tidak akan mereka dapatkan lagi. 他们法利赛人不要回归上帝，不要转向上帝，他们怕他们的名望，他们行声就不再会能够带回来。 Mereka mendapatkan kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada saat itu. 在那个时候，他们得到这个社会上，他们得到最高的荣誉。 Saudara, mereka sudah gagal paham dengan rencana keselamatan Tuhan. 他们已经绝望了，或者是他们已经失败了，看到神的计划。 Tetapi karena mereka tidak mau kehilangan nama baik dan prestis itu, mereka tetap memilih untuk tidak mau berbalik kepada Tuhan. 他们只顾他们自己的名义，他们不要回归上帝。 Namun Yesus menunjukkan kepada kita, 但是主耶稣向我们表明了， ketika dia berbalik kepada Tuhan, 当他已经转向上帝的时候， dia melepaskan kendali atas hidup dia dan menyerahkannya kepada Bapa. 他已经放下他自己的一切的归向上帝。 Dia menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. 他把这个救恩的恩典全部赐给我们， Dan kemuliaan Tuhan tampak. 上帝的荣耀我们可以看到。 Saudara, terkadang masalah, problem yang menjadi tantangan bagi hidup kita, 在我们生命中，我们有问题或者是我们的挑战来面临的时候， itu sering terjadi karena kita tidak mau lepaskan kontrol dan berikan kepada Tuhan. 那个是因为我们把这个控制权，我们不要放下，我们不要交给主。 Saudara, kita pegang erat kendali itu baik di dalam keluarga kita, komunitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. 我们握紧我们一切的，我们的侍奉，我们的家庭，还有我们的工作。 Kita tidak mau lepaskan karena kita merasa bahwa cara saya lah yang paling baik. 我们不要放下，我们不肯松开，觉得我们自己的方式是最对的。 Kita tidak mau lepaskan karena kita mau semua terjadi sesuai dengan rencana saya. 我们不要松开，是因为我们的一切都是要随着我们的计划。 Kita tidak mau lepaskan itu karena kita merasa idealisme kita, cara pandang kita tentang kesuksesan itu memang harus seperti ini dan seperti itu. 我们不要松开，就是因为我们的观点，我们的这成功的步伐，就是要按照我们自己随心所欲。 Kita tidak mau lepaskan dosa-dosa atau kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah membuat hidup kita enak. 我们不要松开，就是因为还有许多的习惯，一切的罪，我们感觉到我们非常的舒适。 Saudara, terkadang juga kita tidak mau lepaskan karena kita merasa waktunya Tuhan tidak bisa ditebak, bisa jadi sangat lambat. 我们不要松开，我们觉得上帝的时间不准确。 Tapi ketika kita tidak mau lepaskan dan berbalik kepada Tuhan, 当我们不要松开，我们不要转向上帝的时候， beban itu akan terus saudara pikul. 这个重担你永远要背负着。 Saudara, saya sudah mengalami kelegaan seperti cerita saya tadi ketika saya berbalik kepada Tuhan. 我把重担的卸下，我已经感到我非常的舒畅，就好像刚才我说的。 Ketika saya memilih untuk berbalik kepada Tuhan, saya merasakan damai sejahtera Tuhan sendiri yang menolong saya, yang memberikan kekuatan kepada saya untuk terus melangkah di dalam pelayanan saya. 当我在转向主的时候，我感觉到无比的平安。当我在侍奉的工作岗位时候， Kalau saudara mau merasakan damai sejahtera yang sama, 如果你愿意有一样的这种平安， lepaskanlah genggaman-genggaman yang masih kita pegang erat dan berikan itu kepada Tuhan, saudara. 你双手紧握着的，你松开，你交给主。 Saudara, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, 在我们这受难节的第二周， ketika kita merenungkan kembali kondisi kerohanian kita, 当我们在回顾我们自己的领命， apa yang selama ini masih menghambat kita untuk bisa berbalik kepada Tuhan? 什么东西阻碍了我们，让我们不能转向主？ Maukah saudara lepaskan dan berikan kepada Tuhan? 你愿意松开，你交给主吗？ Saudara, berbalik kepada Tuhan adalah sesuatu yang perlu terus-menerus kita lakukan setiap hari. 转向主是我们每一天去做的一件事。 Kita perlu terus lakukan supaya fokus hidup kita hanya kepada Tuhan. 我们要这样做，就是我们只有专注于上帝， Untuk bisa berbalik kepada Tuhan. 让我们可以转向上帝， Lepaskanlah kendali yang kita pegang erat-erat di dalam hidup kita. 松开在我们生命中我们握着的那个绳子， Berikanlah itu semua kepada Tuhan. 我们交给上帝。 Dan bukalah hati saudara.
打开你的心眼， Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati saudara, menolong saudara untuk bisa selalu berbalik kepada Tuhan. 让圣灵来帮助你的心，敲开你的心灵，让神都能够无时无刻帮助你。 Ketika saat ini Roh Kudus sedang mengetuk hati saudara, 当时刻，当圣灵在敲你的心门的时候， menunjukkan kepada saudara apa yang masih saudara pegang erat yang belum mau saudara lepaskan, 表明了对你说什么东西你紧握在手，你依然不肯放下的， jangan keraskan hatimu, 你不要硬着头 berbaliklah kepada Tuhan. 转向上帝。 Saudara, saya ajak kita untuk bisa meresponi bagian firman Tuhan ini dengan mengangkat sebuah pujian Turn My Life to You. 我愿意在我们结束我们这讲到我们回应这首诗， Biarlah ragu ini menjadi respon kita untuk mau berbalik kepada Tuhan. 让这首诗能够让我们的回应，我们愿意回转上帝。 Kita nyanyikan bersama lagu ini. 我们一起来唱。 主你救赎我们，召集我们为你征战。主我们同心寻求你的国度，你的公义，求你赦免我们得罪了你。从今天起，我们要顺服你旨意。主，我们真实地悔改，会传到你面前，求你赦免我们的罪，洁净我们的心。主，在此赐下你恩典。在此赐下怜悯，求你塑造我们生命，为你而活，一生到你喜悦。